masuk ke perkampungan orang. Jadi bermakna makam ni tidak jauh daripada Pekan Pusar itu sendiri. Dan di kawasan kampung, so bukanlah pedalaman sangat pun. Okey. Okey. You have arrived. Ini tergodam. Okey. Dalaman juga tempatnya. Tapi alhamdulillah lah, jalan ni masih lagi dalam keadaan baik, masih lagi boleh dilalui. Dan kampung ni pun tidak terletak di pedalaman sebenarnya, dekatan dengan Pekan Pusar itu sendiri. Kita akan bercerita lebih lanjut tentang Dayang Isah ni setelah tiba di hadapan nanti. Okey. Alhamdulillah sampai juga kita di sini. Okey. Beri. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi Arif Suko. Sekarang kita telah tiba di makam Dayang Isah Tandang Sari yang terletak di Pusar, Sarawak. Dan kawasan ini pun sebenarnya bernama Tandang Sari. Jadi makam ini yang sangat istimewa dengan kisah legenda Tandang Sari, seorang wanita yang cantik, wujud kira-kira 300 ke 400 tahun dahulu. Dan akhirnya kecantikan dia itu membunuh dirinya sendiri. Jadi ayo kita sama-sama melihat makam itu dengan lebih dekat. Baiklah, ini adalah rupa sebenar nisan Dayang Isah. Dayang Isah ni satu legenda yang sangat terkenal. Selain daripada Puteri Satu Bong di Sarawak, Dayang Isah merupakan salah satu cerita legenda yang sangat terkenal yang terletak di Pusar ataupun Tandang Sari, lebih dikenal sebagai Tandang Sari. Jadi saya ringkaskan cerita bahawa Dayang Isah ni adalah satu sosok wanita yang sangat cantik pada satu masa dahulu, kira-kira dalam 300-400 tahun dahulu, dan dikatakan merupakan anak bangsawan. Kelahirannya juga dikatakan istimewa, di mana kalau mengikut legenda beliau merupakan anak kepada Datuk Temenggung, di mana pada satu hari Datuk Temenggung menjumpai satu batang bulu. Daripada batang bulu itu dia terdengar suara bayi. Batang bulu itu bertukar menjadi telur, dan telur itu menetaskan seorang bayi yang sangat comel, dan akhirnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik, dikenali sebagai Dayang Isah. Dan beliau menjadi kegilaan kepada lelaki-lelaki yang berada di sekitar ini. Dan mengikut ceritanya, beliau telah jatuh cinta kepada Awang Bunut, tetapi cinta dan jodoh itu tidak kesampaian. Beliau telah berkahwin dengan Nakodakar, dan pada satu hari Nakodakar telah berlayar keluar dari sini. Dan apabila Nakodakar pulang semula ke Tandang Sari ini, satu peristiwa terjadi di mana beliau telah mengesyaki bahawa Dayang Isah telah bersekedudukan ataupun ada hubungan dengan Awang Bunut. Maka terjadilah perkelahian, dan akhirnya Awang Bunut dibunuh. Dan seterusnya Dayang Isah telah dihukum bunuh oleh suaminya sendiri. Ada yang mengatakan bahawa oleh bapanya. Tetapi apabila cubaan untuk membunuh Dayang Isah itu tidak menjadi, dengan satu syarat, di mana dengan satu syarat bahawa untuk membunuh Dayang Isah ini dengan menggunakan 7 helai benang di lehernya, dan akhirnya apabila syarat itu dipenuhi, maka Dayang Isah dapat dibunuh. Dan kini makamnya berada di hadapan saya ini. Istimewanya juga di sini, dan makam ini menggunakan batu nisan Aceh, dan mengikut tipologi Osman Yatim, mungkin jika tidak silap saya menggunakan tipologi C, di mana kira-kira usianya adalah 300 ke 400 tahun yang lalu. Dan saya rasa ada sepasang lagi mungkin di sini, ada yang telah tercabut, sepasang lagi.
Dan itulah secara ringkasnya kisah Dayang Isa.